Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulakan perkongsian majlis ilmu pada malam ini, ya, malam penuh dengan barakah, ya, malam 9 Zulhijjah, ya, hari Arafah besoknya, ya, doa yang sangat makbul. Kita mulakan dengan baca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, kepada kedua ibu bapa kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati hidup kita, keluarga kita, negara kita, ya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal baik kita, terutama sekali khususnya kepada orang-orang yang melakukan ibadat kurban pada tahun ini dan kepada orang yang melakukan akikah dan mudah-mudahan kebaikan itu kita mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah, dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang Ustaz Wan Akasha maklumkan di awal tadi, kita bertemu pada malam yang indah, yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni dah masuk malam 9 Zulhijjah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini Ustaz dan juga suami tercinta yang dikasihi Ustaz Wan Akasha Wan Abdul Hamid, kita special malam ni kerana kita bersiaran langsung secara live daripada Facebook Kurban Eid dan juga Facebook Ustazah sendiri, iaitu Facebook Ustazah Siti Nur Bahiyah Mahmud. Maknanya kita dua live. Ya, dalam betul. Dua Facebook yang berbeza. Ya, dan tujuan insyaAllah kita adakan live pada malam ni sebab kita nak ambil berkat esok adalah Hari Arafah. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang bermaksud sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan juga diucapkan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita mulakan pada malam ini dengan niat siap pada malam ni, keesokan harinya kita akan berpuasa hari Arafah, di mana para jemaah haji ketika ini kita tidak, kerana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jemaah haji sekarang ini keesokan harinya adalah kemuncak bagi ibadah haji, iaitu wukuf di Arafah. Sebab tu Ustazah dan Ustaz katakan malam ini pertemuan kita sangat bermakna, dan live ini juga kita adakan. Tadi kita nak ambil berkat Yaumul Arafah dan kita juga nak mengucapkan penghargaan, kasih sayang setulus hatinya daripada Kurban Eid dan juga daripada Ustazah dan Ustaz sendiri kepada semua peserta kurban yang melakukan ibadah kurban pada tahun ini. Bersama dengan kami, kita doa sama-sama semoga Allah mudahkan kita semua untuk melaksanakan ibadah korban. Semoga ibadah korban kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mengampuni dosa-dosa kita kepada Allah, dan semoga binatang yang kita korbankan ini akan menjadi saksi di hari akhirat nanti, apatah lagi kita berkorban dan juga turut bersedekah daging-daging korban ini kepada fakir miskin. Dan kita juga nak mengucapkan ribuan terima kasih dan jutaan penghargaan kepada semua
peserta-peserta korban pada tahun ini. Ya, Melalui betul korban tu. Eid ya. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita dan menerima segala ibadah kita pada tahun ini. Ya, sebab tu tajuk yang kita nak bincang pada malam ini ialah cinta dan pengorbanan. Bila sebut cinta dan pengorbanan, dua aspek yang akan Ustazah dan Ustaz Wan Akasha kupas pada malam ini. Seronok orang kata tajuk malam ni cinta dan pengorbanan. Cinta memerlukan pengorbanan. Pengorbanan yang tulus ikhlas pasti akan mendapat ganjaran yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 30, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini menciptakan manusia ini mengikut fitrah. Dan salah satu fitrah yang Allah ciptakan kepada manusia ini ialah suka berkasih sayang, ataupun ayat yang selalu orang sebut Ling, ingin dikasihi dan mengasihi, ingin dicintai dan mencintai lagi Ling. Ingin dihargai dan menghargai. Macam-macam keinginan ada, itu adalah fitrah. Dan mood ni masih semangat membara lagi kepada Ustaz dan Ustazah kerana kami baru saja menyambut hari ulang tahun perkahwinan yang ke-35 tahun pada 13 Julai. Baru saja beberapa hari yang lepas, dan jutaan terima kasih kepada semua yang ingat kat Ustazah dan Ustaz bagi ucapan dan siap doa lagi. Itulah cinta. Dan Ustazah ingin memetik kata-kata daripada Profesor Dr. Hamka. Kita cerita cinta dulu, lepas tu daripada cinta yang sejati dan suci ini akan lahirlah pengorbanan yang pada malam ini gambar unta ada dekat belakang kita kerana ada kisah menarik yang ingin Ustazah sajikan selepas ini. Jadi share dulu live kita ini bersama dengan seramai mungkin sanak saudara, insan tersayang, sahabat handai dan sebagainya supaya tak tertinggal cinta dan pengorbanan. Kata Profesor Dr. Hamka, cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia. Ia laksana setitis embun yang turun daripada langit, bersih dan suci. Subhanallah, cinta ini sungguh suci, adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun cinta ini perlu kita paksikan di atas iman dan takwa kepada Allah. Maknanya cinta ini satu anugerah Allah yang ada dalam diri kita. Bukan manusia saja tapi termasuk binatang-binatang pun ada perasaan cinta itu. Ya, sebab itulah satu anugerah yang cukup hebat Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, iaitu perasaan cinta yang ada dalam diri kita, yang mana cinta ini adalah cinta yang paling kemuncak adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustazah nak petik lagi kata-kata daripada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, cinta ini tidak dicela kecuali sekiranya melalaikan daripada mengingati Allah dan menjauhkan daripada cintanya, yakni menjauhkan daripada cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cinta ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun dengan syarat jangan lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah bila kita bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Allah di kemuncak sekali, maknanya dengan sendirinya kita akan merasai ketenangan, kebahagiaan yang tidak dirasai oleh orang yang tidak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kelazatan bila kita mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Itulah kelazatan ataupun kenikmatan kehidupan kita sebenarnya. Ya, dan pada malam ni bila kita bincang tentang cinta dan pengorbanan, sudah pastinya ada kisah yang sangat dekat dengan kita. Apatah lagi 2 hari je lagi Ling ya. Yeah. Masya Allah, kita dah nak sambut Aidul Adha, dan hebatnya ya, bila kita sambut Aidul Fitri, kita sambut Aidul Adha, ianya dekat dengan kita kerana perayaan kita ini sama ada hari raya puasa kita sebut ataupun hari raya haji pun kita sebut, ianya sungguh istimewa kerana ianya bersifat Rabbani. Ianya bersifat Rabbani kerana kita mulakan dengan takbir, yakni Allahu Akbar. Takbir sikit lah. Allahu Akbar, Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir Subhanallah raya. ya. Kita mulakan
Hebatlah raya kita ni Lin kan. Raya puasa, raya haji bersifat robani. Kalau kita mulakan dengan takbir, kita mulakan dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Diikuti dengan solat. Kita ada ikatan robani, ikatan yang sangat kuat untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rela berkorban apa saja untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, bersifat robani. Kedua-dua perayaan kita ini. Yang kedua, Aidul Fitri dan juga Aidul Adha yang kita nak sambut esok lusa ni saja lagi, bersifat kemanusiaan. Yang dimaksudkan dengan bersifat kemanusiaan ini ialah nyata sekali Islam ni dia tak nak umatnya mementingkan diri sendiri. Sebab tu bila kita korban maksudnya kita tolak kepentingan diri kita, kita utamakan kepentingan orang lain. Pada bulan Ramadan sebelum kita sambut Aidul Fitri, kita digalakkan banyak bersedekah supaya kita ni banyak tolong orang susah. Kemudian kita keluarkan zakat fitrah. Kemudian bila hari raya haji yang kita nak sambut esok lusa ni saja tuan-tuan dan puan-puan, kita dengan keindahan Islam ini mensyariatkan umatnya supaya melakukan ibadah korban. Subhanallah. Ada dua ikatan yang sungguh indah. Rabbani, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan bersifat kemanusiaan. Namun tuan-tuan dan puan-puan ya, cinta dan pengorbanan, janganlah pengorbanan ini kita sempitkan. Kita faham konsep korban ini hanya 4 hari je. Bermula daripada Aidul Adha 10 Zulhijjah sampailah 13 Zulhijjah, kita faham 4 hari ni saja kita kena berkorban. Tidak tuan-tuan dan puan-puan yang kami kasihi, berkorban selagi hayat di kandung badan. Pada malam ini Ustazah dan Ustaz nak mengajak kita, hargailah pengorbanan insan yang berada di sisi kita. Antara suami dan isteri saling menghargai antara satu sama lain. Duhai anak, kita terikat dengan PKP, dengan SOP dan sebagainya. Ketika ini mungkin ada ayah dan ibu yang rindu sangat-sangat. Hari raya puasa itu tak dapat jumpa anak, hari raya haji ni pun tak dapat jumpa anak. Bagaimana peranan kita untuk menghargai pengorbanan kedua ibu bapa kita? Justru saling menghargai. Itulah yang terbaik untuk kita mengiktiraf cinta dan pengorbanan. Dan ada seorang dalam Facebook ni Ustazah, Kina Won. Okey, Dia tanya, Ustazah, tunang saya jatuh sakit sejak tahun lepas dan masih belum sembuh. Dia ada dekat luar negara. Saya masih belum dapat jumpa dia sejak lockdown tahun lepas. Lockdown tahun sudah ya. Dan saya masih tunggu dia kat sini. Mendoakan kesembuhan dia sentiasa. Tapi keluarga dan kawan-kawan suruh saya lupakan tunang saya dan cari orang lain. Tapi saya sangat sayangkan tunang saya dan masih lagi tunang orang. Salahkah saya setia menunggu dia sampai ke hari ini? Allahu Akbar. Sebenarnya Kina, apa yang Kina coretkan seketika tadi, yang kami dapat membacanya, itu yang dimaksudkan cinta dan pengorbanan. Kita rasa sebab syahdu, rasa nak mengalir air mata ni, itulah pengorbanan. Apabila dalam hati kita ni, kita dah pegang betul-betul, itulah cinta sejati kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah beri kesembuhan. Jom sama-sama sahabat FB, sama ada di Korban Aid dan juga Facebook Ustazah dan Ustaz sendiri, kita doa sama-sama semoga tunangnya diberi kesembuhan, ada keajaiban daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Kina, jangan lupa esok waktu mustajab doa banyak-banyak. Dan apabila Kina sendiri dah buat keputusan, Kina tanya kepada kami, salah ke tak salah? Jawapannya ada pada Kina. Sekiranya Kina membuat keputusan untuk menanti, terus menanti, itulah yang terbaik, kerana pada Ustazah, tunang Kina sekarang ini sedang memerlukan doa daripada tunang yang amat dikasihinya. Semoga doa Kina dimakbulkan oleh Allah dan semoga doa kita semua dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada soalan ni. Saya nak tanya, apakah hukum kepada seseorang yang kemampuan tapi tidak melakukan ibadat kurban dengan alasan terlepas dah buat? Sebenarnya kita kena tahu bahawa ibadat kurban yang sunat yang sangat dituntut. Kalau sekiranya orang tidak buat pun hukumnya tidak salah pun, ya. Tapi disunatkan kita buat tiap-tiap tahun, ya. Tapi kalau alasan untuk dah buat tahun sudah dan dah buat, maknanya hukum tetap hukum, iaitu sunat muakkadah. Maknanya kalau orang tak melakukan itu
tidak menjadi satu kesalahan. Ya, dan sebenarnya ya bila Ustazah dan Ustaz Wan Akasha bekerjasama dengan Korban Aid, terima kasih kita ucapkan kepada Korban Aid kerana mengajar Ustazah dan Ustaz untuk bersama dengan Korban Aid. Ramai yang PM dekat Ustazah, ramai yang menulis di ruangan komen sebelum-sebelum ni Ustazah, kami rasa macam korban ni cukup dengan kami lakukan sekali seumur hidup. Rupa-rupanya bila kami follow Ustaz dan Ustazah, follow Korban Aid, rupa-rupanya dengan pengisian-pengisian yang telah kita kongsikan di Facebook Korban Aid dan Facebook Ustazah, korban, ibadah korban ini adalah sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut untuk dilaksanakan oleh kita setiap tahun jika kita berkemampuan. Dan kemampuan ni tuan-tuan dan perempuan, hanya tuan-tuan dan perempuan saja boleh jawab. Ramai orang salah sangka mereka ingat ibadah korban ini sekali seumur hidup. Tidak, tetapi yang ibadah korban ini digalakkan sangat-sangat untuk kita melaksanakannya setiap tahun. Setiap tahun, sebab ini di antara amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menyambut Aidul Adha, kita buat korban walaupun satu bahagian. Masya Allah. Sebab itulah kita dikatakan ada hubungkan Aidul Adha dengan hari raya Adha, iaitu penyembelihan. Maknanya walaupun kita ada kemampuan, tak ada kemampuan, cuba sedaya upaya. Kalau kita ada kemampuan, kita buat di tempat yang harganya mahal. Nanti kan? Tapi kalau tidak ada kemampuan nak buat juga, carilah di tempat-tempat yang murah harganya. Indahnya Islam. Asalkan kita boleh buat, jangan asalkan tinggalkan. kita buat, insya-Allah ya. Asalkan kita buat. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, jom kita pahat elok-elok supaya tiap tahun kita buat ibadah korban ya. Nabi SAW telah bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban yang lebih disukai Allah dari mengalirkan darah, yakni menyembelih korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya, kuku-kuku dan bulu-bulunya dan diletakkan di atas timbangan. Sesungguhnya darah binatang korban itu mendapat kedudukan di sisi Allah di suatu tempat yang tinggi sebelum ia jatuh di atas bumi. Oleh itu, ikhlaskanlah hati kamu ketika berkorban itu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Kalau kita faham betul-betul hadis ni, nescaya kita tak akan lepaskan peluang untuk melakukan ibadah korban setiap tahun. Semoga kita semua dilimpahi rezeki yang barakah untuk terus menunaikan ibadah korban. InsyaAllah. Kemudian sebab itulah di antara amalan yang paling sukai dalam awal Zulhijjah ini, 10 yang awal ini ialah antaranya ialah kita melakukan korban. Kemudian besok hari Arafah 9 Zulhijjah kita disunatkan kita berpuasa. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang ada kemampuan untuk berpuasa besok hari, niat siap-siap bahawa sahaja aku berpuasa besok hari pada hari Arafah kerana Allah Ta'ala. Buat siap-siap insya-Allah. Sebab bila kita melakukan kebaikan, mudah-mudahan dengan sebab kita berpuasa, sebab kita melakukan korban ini, insya-Allah Allah menghilangkan dalam masyarakat kita, terutama sekali COVID-19 ini daripada masyarakat kita. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan ya, setiap helai bulu haiwan dikorbankan itu, kita korban. Kita korban kerana kita cinta kepada Allah. Kita nak dapat redha Allah. Bayangkan setiap helai bulu haiwan yang dikorbankan itu, diberi Allah satu kebaikan. Nabi SAW telah bersabda, pada setiap helai bulunya itu, kita akan memperolehi satu kebaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Ustazah ada satu lagi hadis yang Ustazah nak baca selepas ini, insya-Allah. Dan ada soalan pada Sudir itu, Afif, atas bawah. Atas. Okey, Sudir, mana Sudir tadi? Lagi. Ada soalan? Sudir, Ustaz peserta korban boleh tahu di mana lokasi haiwan yang dikorbankan. Mereka boleh tahu bila hari yang sebelum berlakunya akad, iaitu sebelum hari raya ni mereka dah tahu dah. Boleh buka dalam website Korban Aid, tahu di mana lokasi haiwan itu dikorbankan, ya. Dan biasanya kita lakukan pada hari raya kedua ke atas, ya. Bukan pada hari raya pertama. Ada soalan lagi, Lin? Ustazah tengah mencari ada hadis yang ingin Ustazah baca pada malam ni, Lin. Sementara tu Ustaz akan ada soalan lagi, ya. Tengok dulu komen-komen kita pada malam ni. Tengok yang soalan tu.
Bagaimana pula kalau kita niat dan korbankan ahli keluarga kita? Ya, maknanya kalau kita niat dan korbankan untuk keluarga kita, maknanya kita niat wakil daripada keluarga kita untuk kita serahkan, wakilkan kepada kurban Eid untuk melakukan ibadat kurban. Itu pun sudah dikira kita berakad, ya. Sebab kadang-kadang dalam masyarakat kita kata kita akad dengan panggilan, tetapi sebenarnya kalau kita kena tahu bahawa dalam segi hukum ni, bahawa secara ringkasnya dapat kita katakan bahawa berakad melalui SMS, email, borang dan seumpamanya masuk dalam hukum akad melalui tulisan, ya. Sebab itulah bila kita katakan dengan mengisi borang itu pun dan bersama penyerahan wang tunai, transaksi, resit sudah memadai sebagai bukti penyerahan ataupun wakil kepada syarikat. Kemudian apabila syarikat itu menerima dengan resit pembayaran, penerimaan itu pun sudah dikira sebagai berakad, ya. Itu maknanya itu supaya kita faham bahawa walaupun kita tidak dapat kod daripada syarikat, itu pun sudah dikira sah hukum kita berkorban dan korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Dan kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 27 yang bermaksud sesungguhnya Allah hanya menerima korban daripada orang-orang yang bertakwa, yakni Allah hanya menerima korban daripada orang yang betul-betul ikhlas, betul-betul cinta kepada Allah, betul-betul nak dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak bangga diri, bukan kita nak action, bukan kita nak riak dan sebagainya, betul-betul ikhlas untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah pertama kali menyertai korban ini bersama korban ini, insya-Allah. Sebelum kita tamatkan perkongsian ilmu pada malam ni, usahakan buat lafaz korban, ya. Nanti tuan-tuan dan puan peserta korban boleh ikut ustaz, ya, supaya dapat lebih kesempurnaannya, ya. Dan sebenarnya kalau kita tak buat malam ni pun dah okey dah diterima pun, tapi kita buat sebagai untuk kita lebih mana dikatakan buat lebih baik daripada yang sebaiknya, mana baik bertambah baik lagi, ya. Ya, kebetulan kita live malam ni, mana siapa yang berkorban ni mana ikut akad yang Ustaz berikan nanti, dan kita buat cara beramai-ramai nanti, ya, insya-Allah. Sebab itulah macam tadi kan ada yang bertanya, kalau kita mampu kita tak buat tu macam mana? Maka Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang mempunyai kemampuan sedangkan dia tidak melakukan ibadah korban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Masya-Allah, ya. Kalau inilah yang Nabi bersabda di dalam hadis yang Ustazah baca, maksudnya kita kena usahakan untuk melaksanakan ibadah korban setiap tahun. InsyaAllah semoga urusan kita semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ambil soalan daripada ni, tengok soalan ni, kita raikan soalan-soalan yang supaya kita boleh jawab, ya. Okay. Ustazah nak tanya, jika buat korban dan tak boleh potong kuku rambut sampai selesai ibadah itu kan, jika ada salah satu kuku ada terpotong semasa tengah buat kerja, macam mana, ya, tanpa niat dan nak potong. Okey, sebenarnya kita tak potong kuku dan tak potong rambut sebagai tu sunat saja, ya. Kalau kita nak potong pun tidak menjadi halangan, tapi kita disunatkan tidak memotong kuku dan rambut sehingga selesai ibadat kurban. Sebab apa? Sebab anggota kita ini yang ada pada tubuh badan kita ini, insya-Allah dengan berkat kita melakukan ibadat kurban, Allah selamatkan kita daripada azab api neraka. Masya-Allah, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana suara ustaz dengan ustazah ni boleh dengar jelas ke? Kerana pada malam ni Cinta dan Pengorbanan bersiaran langsung daripada dua Facebook, iaitu Facebook Korban Eid dan juga Facebook Ustazah Siti Norbahiyah Mahmud. Dan ada soalan lagi, iaitu tentang ustazah nak tak apa, kita raikan soalan dulu. Okey, sebelum ustazah nak buat cerita. Juna Angel, ustazah nak tanya, kanak-kanak umur berapa boleh korban? Kita berkorban tidak ada had umur. Mana selagi mana kita ada anak ke siapa-siapa pun boleh berkorban. Mana disunatkan. Masya-Allah, ya. Lagi awal lagi bagus. Semoga, tidak ada had umur tu. Semoga kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, asalkan tuan-tuan dan puan-puan ada kemampuan untuk melakukan ibadah korban. Kalau mampu nak buat seisi keluarga, buatlah seisi keluarga. Kalau mampu nak buat seekor lembu, buatlah seekor lembu. Kalau tak mampu nak buat seekor lembu, buatlah beberapa bahagian yang kita ada kemampuan, asalkan jangan tinggal langsung.
Dan kalau boleh, kalau kita tak boleh buat satu family pun, kurang-kurangnya ada wakil daripada keluarga kita yang buat korban sebab nak ambil keberkatan ya. Sebab amalan ni amalan yang sangat dituntut oleh Islam, sebab apa yang kita lakukan ni, kenderaan itulah yang kita akan naiki ketika menuju pada mahsyar nanti. Ada sebab dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sambil tuan-tuan dan puan-puan nak bertanya soalan kepada kami, sempena cinta dan pengorbanan ini, Ustazah nak sebut bila kita sambut Aidil Adha ni tuan-tuan dan puan-puan dan kita melakukan ibadah korban, tak dapat tidak untuk kita memperingati kembali kisah pengorbanan yang sangat dekat dengan kita, iaitu pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail. Justru dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, Ustazah nak sebut empat insan yang memainkan peranan yang sangat penting, ataupun 4 perkara yang sangat-sangat penting untuk kita petik, kita ambil pengajaran setiap kali bila kita sambut Aidil Adha, setiap kali bila kita nak lakukan ibadah korban, kerana ibadah korban ini ada kaitan yang sangat rapat dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam dan juga isterinya Siti Hajar, semuanya kerana cinta. Kerana bila ada cinta, barulah dengan rela hati akan berkorban apa sahaja. Yang pertama sekali daripada kisah Nabi Ibrahim ini, nombor 1, Ustazah nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita fresh balik ingatan kita. Yang pertama, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak berbelah bahagi kepada Allah. Taat yang tidak berbelah bahagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dapat kita perhatikan apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam membawa isterinya Siti Hajar yang baru saja melahirkan Nabi Ismail. Nabi Ismail ni masih baby lagi tuan-tuan dan puan-puan. Tiba-tiba Nabi Ibrahim ni mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa isteri tercintanya Siti Hajar dan anak tersayangnya Nabi Ismail yang sekian lama Nabi Ibrahim teringina anak. Nabi Ibrahim tak ada anak tuan-tuan dan puan-puan. Bila di usia yang dah agak lanjut ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kurniakan anak yang soleh tuan-tuan dan puan-puan. Bila Allah kurniakan anak, tiba-tiba dapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bawa Siti Hajar dan anak mereka Nabi Ismail ini pergi ke mana? Naik unta punya lama. Itu yang bila ada gambar unta dekat belakang ni, ya Allah syahdu, rasa hati kita cinta memang menuntut pengorbanan. Pengorbanan itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang dalam hatinya menebal rasa cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada suami, cinta kepada isteri, cinta kepada anak-anak, cinta kepada ibu bapa, rela berkorban apa saja. Ada riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim membawa isterinya dan juga Nabi Ismail ini bersama-sama. Ada riwayat yang mengatakan 30 hari 30 malam ni. 30 hari 30 malam naik unta. Sebulan naik unta daripada Palestin pergi ke satu kawasan ataupun kita kata pergi ke tempat yang kering kontang, yang tandus, padang pasir, yang tidak ada manusia, yang tidak ada tanaman, tidak ada penghuni langsung. Dan semuanya ini Nabi Ibrahim sanggup bawa isterinya dan juga Nabi Ismail naik unta dalam perjalanan yang begitu lama, tinggalkan anak dan isteri yang paling disayanginya di padang pasir yang tandus, semuanya kerana cinta dan pengorbanan. Dan kita raikan Nazri ya, alhamdulillah baru dapat mesej untuk akad dan detail bila korban dan negara korban yang akan dilakukan terbaik servis. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada soalan pada Azri, ibadah korban untuk orang yang hidup ataupun boleh untuk orang yang sudah tiada? Untuk orang hidup memang disunatkan muakkadah, sangat dituntut, dan orang yang sudah meninggal itu ada khilaf ulama. Ada kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tapi siapa yang nak buat pun tidak menjadi kesalahan. Maknanya ada kata boleh, ada kata tak boleh. Maknanya ada tu khilaf ulama ya tentang orang yang dah meninggal. Kalau kita nak buat pun tak salah, kalau kita tak buat pun tak apa ya. Okey, kemudian ada soalan lagi? Banyak soalan kita pada malam ni, Lin. Maknanya ada soalan, boleh tak ibadat korban kita buat untuk orang yang telah meninggal? Boleh, sebab ada ulama kata boleh.
Ya, okey. Okey, Ustazah tengah nak membaca note yang Ustazah dah note down dekat sini tentang soalan tadi. Sementara Ustaz raikan dulu. Ada soalan pada Minamin, jika saya baca akad sendiri tanpa hantar wash kepada ejen, adakah diterima akad tu? Ya, diterima. Ya, memang dah diterima pun, cuma itu hanya dah sebagai SOP yang kita hantar kepada semua orang yang berkorban, ya. Kemudian, Assalamualaikum Ustazah, saya telah berdaftaran korban untuk satu family saya, suami dan 5 orang anak saya. Terima kasih Ustazah, korban saya dibuat di India. Memang Alhamdulillah. dibuat di India, memang alhamdulillah, ya. Sebab memang kita mencari di tempat-tempat yang orang-orang yang sangat sukar. Yang sangat susah. Sebab itulah harga kambing dan lembu kita agak murah berbanding yang lain, sebab kita memang mencari di tempat-tempat yang memang negara-negara yang sangat memerlukan bantuan, terutama sekali sebab kadang-kadang negara-negara macam ni di India, di Bangladesh, di Afrika tu kadang internet pun tak ada. Ya, kadang baju pun tak ada, ya. Dan kita rasa memang, ya, sedih kerana korban yang kita laksanakan di 19 negara yang umat Islamnya kita rasa macam memang dhaif sangat-sangat, susah sangat-sangat, memang fakir miskin. Ada di antara mereka yang tak pernah makan langsung daging, tak rasa nikmat makan daging ni kecuali bila ada ibadah korban dilaksanakan di negara mereka dan daging tersebut ini diagihkan kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan lah yang telah melaksanakan ibadah korban, dan nanti tak beberapa hari saja lagi daging korban yang tuan-tuan dan puan-puan korbankan ini akan diagihkan kepada semua mereka yang dalam kesusahan. Semoga dapat mengukir senyuman di wajah mereka. Baik, soalan tadi, bolehkah korban untuk orang yang meninggal dunia? Ada beberapa pandangan. Ustazah petik salah satu pandangannya yang Ustazah dah post dekat Facebook, dibolehkan untuk melakukan korban buat si mati dan sampai pahalanya juga buat si mati. Ini adalah pendapat jumhur ahli ilmu yang merangkumi Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Al-Hanabilah dan sebahagian daripada Asy-Syafi'iyah. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang mana meriwayatkan bahawa Nabi SAW ketika baginda menyembelih, baginda menyebutkan, Bismillah, wahai Tuhan kami, terimalah daripada Muhammad dan daripada ahli keluarga Muhammad dan daripada umat Muhammad. Hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lain. So untuk pengetahuan semua, di kalangan umat Nabi Muhammad SAW itu ada di antara mereka yang telah meninggal dunia dan baginda menjadikan sembelihannya itu untuk umatnya, dan ini menjadi dalil bagi keharusan untuk melakukan korban bagi orang yang telah meninggal dunia. So hujah-hujahnya sangat banyak. Itu adalah salah satu daripada pandangan. Dan ukhti Syekha, bolehkah kita akikah anak yang sudah umur 13 tahun? Caranya dan macam mana? Mohon Ustazah dan Ustaz jelaskan. Ini boleh SMS ataupun message WhatsApp kepada grup Korban Aid, ya. Okey, ada Raihada. Banyak sangat soalan ni. Ustazah dan Ustaz, saya belum proses akad macam mana, ya. Okey. Nanti sebelum berakhir nanti boleh follow akad melalui Ustaz daripada live kita nanti, ya, sebelum berakhir nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, stay tune dekat live kita ni kerana Ustazah belum habis lagi 4 cerita ataupun 4 insan yang hebat yang kita cerita tentang cinta dan pengorbanan. Sebelum kita nak habis nanti ni, tuan-tuan dan puan-puan share dulu live ni dengan kaum keluarga yang dah melakukan ibadah korban bersama dengan Korban Aid dan bersama dengan Ustaz dan Ustazah. Mungkin ada di antara mereka yang belum lagi lafaz akad, sebab ada yang last minute, ya, sebelum kita tutup hari Jumaat pukul 12 malam baru ni, ada yang baru mendaftar dan sebagainya. So ada yang tak sempat untuk kita call buat lafaz akad kerana kita tidak sangka. Alhamdulillah, ramai yang buat ibadah korban dan ribuan call yang tim pegawai akad. Mana ni ada soalan tanpa nama akad nanti. Tanpa nama? Ya, nanti boleh follow akad melalui live kita nanti sebelum kita berhenti live kita, ya. Saya dah daftar dan bayar, ya. Kemudian ada soalan lagi. Okey, saya dah daftar dan kalau daftar dan dah akad, alhamdulillah Ustaz. Okey. Yang okey. Okey dah, ya. Ada soalan, ada lagi ni. Kemudian Ustazah, macam mana kita nak ikhlas satu pengorbanan? Ikhlas pengorbanan ni yang penting ialah kita buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana yang lain. Kita buat, niatkan kita buat satu benda tu kerana Allah, itulah
keikhlasan dan pengorbanan kita, ya. Mana kita buat satu perkara niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nas Anis dia kata saya dapat Afghanistan. Ini semua negara-negara yang semua negara-negara yang susah, ya. Negara yang susah, ya. Alhamdulillah, tahniah pada Nas Anis, ya. Dapat tempat dah. Okey, baik, ya. Ustazah janji nak sebut 4. Perkara yang pertama sekali, bila Nabi Ibrahim AS meninggalkan Siti Hajar dan anak mereka Nabi Ismail ini, maka ketika itu bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, ya, datang naik unta, datang bertiga, suami, isteri dan anak tercinta. Tetapi pulang seorang diri dan terpaksa meninggalkan isterinya dan anaknya yang masih baby ini di padang pasir yang tandus di bumi Mekah. Tak ada apa tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan macam mana pulangnya Nabi Ibrahim ini seorang diri ke Palestin. Perpisahan yang sangat memilukan hati ini terpaksa dilakukan semata-mata atas dasar ketaatan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama tentang Nabi Ibrahim. Yang kedua, hebatnya bila kita cerita cinta dan pengorbanan ini, bagaimana Siti Hajar lambang wanita soleha, Siti Hajar lambang isteri soleha, Siti Hajar lambang ibu yang hebat. Bagaimana ketaatan Siti Hajar ini sebagai isteri sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 34 untuk semua wanita, fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Isteri yang solehah itu ialah isteri yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Subhanallah. Inilah contoh terbaik daripada Siti Hajar. Apabila Nabi Ibrahim nak tinggalkan Siti Hajar, Siti Hajar merayu kepada suami tercinta. Dialognya seolah-olah beginilah tuan-tuan dan puan-puan. Wahai suamiku, sambil memegang-megang jubah Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Siti Hajar, wahai suamiku yang kukasihi, benarkah engkau hendak meninggalkan aku dan anak kecil kita yang berada di pangkuanku? Engkau nak tinggalkan kami di sini? Betulkah engkau nak tinggalkan kami di sini? Siapa yang nak jaga kami? Bagaimana nanti kalau ada binatang buas, kalau kami lapar? Macam mana? Kalau kami haus, kami dahaga, macam mana? Seolah-olah dialog antara isteri dan suami ini merayu-rayu. Betulkah nak tinggal saya di sini? Apalah dosa saya? Apalah salah saya? Kenapa nak tinggal saya dekat sini? Seolah-olah begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Ustazah nak bagi tuan-tuan dan puan-puan faham ni. Macam mana hebatnya cinta dan pengorbanan ini. Apabila Siti Hajar merayu dan bertanya kepada Nabi Ibrahim kenapa nak ditinggalkan di sini, maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Siti Hajar, semuanya ini aku lakukan kerana ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik saja Siti Hajar mendengar ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan air mata yang menitis, dengan air mata yang berlinangan, maka kata Siti Hajar, kalau ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, aku redha, aku pasrah. Masya Allah. Cinta memerlukan pengorbanan. Pengorbanan yang suci ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang betul-betul memiliki cinta sejati, cinta yang suci. Dan bayangkan tinggal dengan anak kecil, tak ada orang dia, tak ada makanan, tak ada rumah, tak ada segala-galanya, memang tak ada. Memang 100% hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Okey, Ustaz banyak meraihkan soalan-soalan yang diajukan kepada kami pada malam ni, ya. Minamin, saya dia tak call, cuma send akad untuk kita baca. Saya baca akad sendiri je, ikut apa yang dia tulis. Mana itu pun sudah dikatakan untuk akad, ya. Sebab akad ada dua cara. Yang pertama sekali melalui tulisan melalui SMS, WhatsApp, dan itu pun dikira akad melalui tulisan. Ada juga akad melalui percakapan. Mana dua dikira boleh diterima, ya. Sebab kadang-kadang ada kita tak sempat nak call, ya. Kita hantar SMS, email, WhatsApp, itu pun sudah dikira akad, ya. Kemudian macam mana nak tahu kita dapat korban kat negara mana, ya Ustazah? Okey, Nur Abbas, nanti akan dimaklumkan dalam sijil masa kita hantar nanti, ya. Ada yang dapat di Afrika Selatan, ya. Saya dapat di Bangladesh, ya. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey.
apakah hukum nak buat ibadah korban tapi tak ada duit, jadi gadai emas dan buat korban, bolehkah? Apa hukumnya? Okey, sebenarnya memang sampai bergadai golok ni memang pengorbanan lah tu, pengorbanan ya. Sebab itulah bila kita ada duit kita kena beli emas, kita boleh gadai bila kita susah. Maknanya kalau ada kemampuan kita ambil balik tak apa, tapi jangan sampai gadai kita tak ambil balik. Okey. Dan kalau boleh pula, gadai tu biarlah di Ar-Rahnu ya. Di Ar-Rahnu yang mana lebih terjamin ya. Saya dan isteri dapat korban di Bangladesh. Semua dalam luar negara ya. Okey, alhamdulillah kita pun seronok tengok korban dekat Bangladesh, korban dekat Afghanistan ya. Kemudian ramai yang mengucapkan terima kasih kerana telah mendapat panggilan iaitu call akad ya. Dan Siti Khadijah saya dan mak dapat di Mopti, Mali. Itu semua negara. Zaitun Serting, saya pun tak tahu dapat negara mana. Cuba explain sikit lagi Link macam mana caranya. Okey, nanti. Dan kita boleh check status ya, Afif. Status nanti kita boleh check, ikut yang email dihantar oleh korban. Jadi kita tahu di mana kita ni. Dan kita akan dapat bila dalam sijil penyertaan pun ditulis di mana korban kita dilaksanakan ya. Okey. Nuris Maniza, Ustaz dan Ustazah, macam mana nak jadi yang terbaik untuk suami? Macam mana nak jadi seorang ibu yang penyabar dan sentiasa berkasih sayang? Nak jadi isteri yang terbaik untuk suami, nak jadi ibu yang sabar dan sentiasa berkasih sayang, kita kena pahatkan di hati kita dan juga di minda kita bahawasanya apa saja yang kita lakukan di dunia ini dengan syarat kita ikhlas untuk mendapat redha Allah, Masya Allah ganjarannya sangat luas di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri yang soleha ialah isteri yang taat kepada Allah, isteri yang menunaikan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, jaga maruah dan kehormatan dirinya serta taat kepada suaminya. So buat 4 ni, kata Nabi SAW, maka isteri itu boleh masuk ke dalam syurga dan dia boleh pilih mana-mana pintu syurga yang ia kehendaki. Demikian juga ibu yang sabar dan penuh kasih sayang di dalam melayan, mendidik anak-anaknya akan mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tips tambahan, Ling? Ustaz banyak meraihkan soalan ya. Okey, Ustazah masih melihat nota kerana Ustazah dah ready beberapa kisah pada malam ini untuk disampaikan ya. Nurul Ain, Ustazah, korban memang perlu dinamakan atas nama orang lain ke atau boleh atas nama sendiri? Boleh saja atas nama orang lain pun boleh, atas nama kita sendiri pun boleh ya. Untuk nama kita pun boleh ataupun untuk nama orang lain pun boleh. Tidak menjadi satu kesalahan ya. Memang itu pun digalakkan untuk diri kita dan untuk orang lain. Contoh atas nama mak kita ke, atas nama ayah kita ke, atas nama anak kita ke dan sebagainya. Wahidah, cinta saya pada arwah suami yang dinikahi 17 hari saja dengan menghadiahkan korban untuk arwah. Saya juga buat korban untuk diri saya sendiri. Alhamdulillah. Okey, itu pun alhamdulillah tahniah dan itu pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan arwah suami berada di taman-taman syurga insya-Allah. Hebat ya, Wahidah ya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sempat menjadi isteri solehah kepada suami solehnya selama 17 hari. 17 hari ya. Masya Allah, macam drama pula. Kita doakan kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan arwah suami Wida Wahidah ini di dalam syurga yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan hebat. Itu satu pengorbanan. Hebat cinta dan pengorbanan. Ya. Dapat menghadiahkan korban untuk arwah suami tercinta dalam masa yang sama dapat melakukan ibadah korban untuk diri sendiri. Semoga ibadah korban ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapat ganjaran yang sangat hebat. Ada satu tu Fauzi 81. Okey, banyak betul soalan kita pada malam ini. Sepatu is washing. Sepatu is watching. Alhamdulillah. Thanks, Sepatu is watching ya. Ramai orang bila tengok Ustaz dan Ustazah, dia dah tak panggil nama Ustaz Ustazah dah. Dia dah panggil semanis kurma dan juga manisnya kurma ini. Doakan Sepatu, semoga manis di jannah ya. Alhamdulillah. Apa jalan. Buat apa, tulis apa pun jadi bahagia je.
Okey, baik ya. Ustazah dah bawa dua ya. Pertama tadi tentang kehebatan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua tentang kehebatan ketaatan Siti Hajar, lambang isteri sejati, lambang wanita solehah, lambang ibu yang sangat hebat. Dan hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini, apabila Nabi Ibrahim dah bagi tahu dah kepada Siti Hajar semuanya ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hati suami mana yang sanggup meninggalkan anak dan isteri di padang pasir yang tandus? Memang tak gamak tuan-tuan dan perempuan, dengan hati yang sebab sebelum nak meninggalkan isteri tercinta dan anak tersayang ini, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang sangat hebat, yang doa ini memang miracle, doa ini memang ajaib, doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Ibrahim ayat 37 hingga ayat 38. Ya, hebat dah doa ni. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan dan puan refer dekat Quran ya, sebab ni dalam nota ustazah, so ada yang ustazah buat ringkasan ya. Doa Nabi Ibrahim, surah Ibrahim ayat 37 hingga ayat 38. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan isteriku di padang pasir yang tandus, tanpa pohon berkayu, tanpa buah-buahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau peliharalah hati mereka, ya Allah. Teguhkan hati mereka dengan mendirikan solat, ya Allah. Jadikanlah hati manusia, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, warzuqhum minas samarati la'allakum yashkurun. Ya Allah, hebatnya. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya anak isterinya sentiasa menunaikan solat dan kurniakanlah rezeki kepada mereka, ya Allah, daripada buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur kepadamu. Dan sebelum nak cerita tentang buah-buahan ni, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jadikanlah manusia ni tertarik kepada mereka. Maksudnya bila Allah kurniakan buah-buahan ya, minta bagi manusia ni ada makanan, ada tumbuh-tumbuhan, ada air, biar manusia ni berpusu-pusu datang dekat bumi yang tandus ini. Dan ternyata berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, berkat ketaatan isterinya Siti Hajar, bumi Mekah kini menjadi masyhur dengan saban hari, saban tahun sentiasa manusia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hebat doa Nabi Ibrahim di dalam surah Ibrahim ayat 37 hingga ayat 38. Subhanallah. Okey, ada soalan lagi. Ada soalan lagi yang Asri tak soalan? Soalan yang ni. Okey, Suhana ya. Boleh tak kita nak buat korban setiap tahun untuk diri sendiri? Memang sangat digalakkan. Sangat dituntut dan sangat digalakkan. Sangat digalakkan. Okey, lagi soalan lagi. Okey, bawah tu Burhanuddin. Burhanuddin ni ada dia punya bagi info Okey, info iaitu untuk makluman yang awal daftar dalam bulan Mei, kebanyakan dah dapat sijil dan lain-lain. Untuk yang berdaftar dalam bulan Jun ke atas, harap bersabar ya, ianya akan dikuriakan oleh korban Eid Senin Barat selepas Hari Raya Aidul Adha, perikatan pelaksanaan PKPD di Negeri Selangor. Thanks Burhanuddin Haji Saidin, Wakil Khidmat Sah Korban Eid. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada Cik Burhanuddin. Alhamdulillah yang jelas membantu kita dengan memberi jawapan yang sangat berdas. Terima kasih banyak-banyak. Disebabkan PKPD inilah agak terlewat, itu semuanya satu pengorbanan, satu untuk melatih kita, sebab ini ada luar kemampuan kita ya. Semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada lagi soalan? Soalan? Okey, tengok soalan lagi. Okey. Okey, saya nak tanya Ustazah, anak saya masih 2 orang lagi belum buat akikah. Sekarang ni musim lockdown. Hari tu dah niat nak buat kenduri akikah tapi masih lockdown. Kalau saya dah niat tapi diperlambatkan buat akikah, boleh ke Ustazah? Okey. Sekiranya ada kekangan lockdown ni, kita buatlah lagi cepat lagi bagus. Jangan tangguh-tangguh. Maknanya cuba dipercepatkan sebab dah ada niat ya. Niat yang baik ini jangan ditangguh-tangguhkan. Tak gitu ya? Ya, betul. Okay. Ya, ada soalan lagi ke? Ada soalan lagi kita raikan.
Okey. Selalu tengok Ustazah serius je malam ni. Baru nampak Ustaz santai je. Senyum ketawa. Ya memang betul. Kita memang santai je malam ni ya. Malam yang penuh dengan barakah. Penuh pada Arafah. Ustaz santai malam ni sebab Ustaz request daripada anak menantu Ustazah. Pastikan masa live nanti ada gambar al-unta wal padang pasir. Ya, alhamdulillah. Ni, untuk mengambil mood cinta dan pengorbanan ya. Okey, ni Ustazah hari Wukuf. Apa malam ni doa yang terbaik? Okey, tentang hari Wukuf ni besok ya. Besok. Antara amalan yang Ustaz sempat tulis tadi, khairul doa Arafah. Iaitu sebaik-baik mana banyakkan doa besok. Mula malam ni dah banyak doa. Doa sangat mustajab. Yang kedua ialah zikir. Disebut zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir yang sangat dituntut. Itu Ustaz ulang balik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita nak tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pun boleh juga. Dua benar jangan tinggal. Banyakkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan banyakkan doa sebab ini adalah sangat mustajab doa ya. Betul tu ya. Dan sebenarnya kita ni ada banyak hajat, ada banyak permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi kita diuji oleh Allah dengan pandemik yang seperti ini. Dan itu juga esok disunatkan kita puasa. Esok disunatkan puasa. Ya, tadi kita dah niat sama-sama untuk semua, insya-Allah semoga Allah bagi kekuatan, keizinan kepada kita, panjangkan umur kita untuk kita mengambil berkat puasa esok hari di hari Arafah. Ada ukhti tadi, akikah tu harus kita buat kenduri. Memang digalakkan kita buat kenduri kalau tidak ada lockdown. Digalakkan buat kenduri. Ingat akikah anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Kalau kita tak mampu kambing, buatlah 2 bahagian lembu untuk anak perempuan dan 1 bahagian lembu untuk anak perempuan. Ya. Dan sempena dengan hari Arafah esok, daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berpuasa pada hari Arafah, yang esok ya, berpuasa pada hari Arafah, aku memohon kepada Allah agar menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya serta setahun selepasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ini bermaksud bahawa bila kita mengerjakan puasa sunat Arafah, akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pengampunan dosa-dosa setahun yang lalu sebelum hari Arafah dan juga setahun yang akan datang selepas hari Arafah. Maksudnya adalah dengan berpuasa sunat hari Arafah ini, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 2 tahun. Tahun lepas dan setahun yang akan datang. Masya Allah, hebat. Jangan lepaskan peluang untuk berpuasa hari Arafah keesokan hari. Ada Muhammad Nasir. Assalamualaikum Ustazah, cukup kita jika ketua keluarga saja yang melaksanakan korban setiap tahun sebagai mewakili setiap isi keluarga? Ya, kita bergilirlah. Tahun ni suami, tahun depan isteri, tahun berikutnya anak sulung, anak kedua, anak tiga, seterusnya. Satu family kita buat itu satu niat yang sangat baik ya. Kemudian ada soalan, mohon doakan Zuraini Zainal Abidin. Ustazah doakan saya kurniakan rezeki untuk terus buat korban pada tahun akan datang. Alhamdulillah terasa nikmat bila hajat saya mendaftar 10 bahagian tahun ini terlaksana. Alhamdulillah, semoga Allah terima ibadat korban ini ya. Syukur pada Allah. Ustaz dapat lafazkan niat puasa hari Arafah untuk kita sama-sama niat pada malam ni. Silakan. Okey, siapa nak berpuasa esok semua ikut Ustaz niat puasa besok hari. Nawaitu. Okey, semua niat ikut Ustaz ya. Ya, nawaitu sauma ghadin min yaumil Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Ustaz ulang balik ya. Nawaitu sauma ghadin min yaumil Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Bagi bahasa Melayu sayang. Nawaitu sauma ghadin min yaumil Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa besok hari pada hari Arafah sunat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari hari Arafah sunat kerana Allah Ta'ala. Itu niat untuk kita berpuasa esok hari ya. Okey, ada lagi yang seterusnya? Okey, ada soalan lagi.
Boleh tak kita buat korban untuk ibu yang sudah meninggal? Ya boleh ya. Boleh, tadi Ustazah dah bagi pandangan daripada ulama ya, ada yang mengatakan boleh untuk kita melaksanakan ibadah korban bagi ahli keluarga yang dah meninggal dunia. Okey, banyak nak tanya soalan pada kita, boleh tulis di ruangan komen ya. Okey, baik. Alhamdulillah, Ustazah teruskan sedikit saja lagi. Semua ada 4. Yang ketiga, ya, yang ketiga sangat-sangat hebat tuan-tuan dan puan-puan ya. Bab Nabi Ibrahim sebagai suami, kita dah ambil iktibar hebat sebagai hamba Allah, sebagai suami yang sungguh-sungguh hebat. Siti Hajar sebagai isteri yang sungguh hebat. Yang ketiga, ketaatan Nabi Ismail sebagai anak yang soleh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua nak anak yang soleh, kita nak anak yang soleha. Ketaatan Nabi Ismail sebagai anak yang soleh. Apa maksud Ustazah ketaatan Nabi Ismail sebagai anak yang soleh? Lihat, cinta ini diuji oleh Allah dan menuntut pengorbanan. Bagaimana Nabi Ibrahim AS bila Nabi Ismail ni dah membesar. Dahlah Nabi Ibrahim ni tak ada anak. Lepas tu doa-doa kepada Allah minta dapat anak. Bila dapat anak ketika usia dah lanjut, tiba-tiba suruh bawa pula pergi dekat padang pasir. Kemudian bila Nabi Ismail dah membesar, diperintahkan pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Nabi Ismail, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya ayah bermimpi di dalam tidur. Bahawasanya di dalam mimpi tersebut, ayah telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Wahai anak kesayanganku, fanzur madza tara, apa pandanganmu? Wahai anak kesayanganku." Masya Allah, kita rasa sebab ni kan? Hebatnya dialog ya antara ayah dan juga anak. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, nak macam mana nak? Ayah mimpi, dalam mimpi ni ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau, wahai anakku. Bayangkan bagaimana sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam nak menyampaikan perintah Allah kepada anaknya Nabi Ismail. Maka ketika itu, apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Allah rakamkan di dalam Al-Quran, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Jawab Nabi Ismail, "Ya Allah, inilah ketaatan anak yang sangat soleh. Wahai ayah kesayanganku, ayah laksanakanlah apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah. InsyaAllah ayah akan mendapati saya terdiri daripada orang-orang yang sabar." Masya Allah, cinta dan pengorbanan. Dan berkat cinta yang menebal, pengorbanan yang tulus ikhlas, maka Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Ada nak tambah cerita kali? Okey, dah Ustaz tak sayang sebab abang nak raikan soalan saja. Ya? Okey, baik. Zuraini ya, Ustaz, saya tak ada rezeki untuk puasa Arafah. Boleh ke saya terus berzikir? Ya boleh. Boleh teruskan berzikir kepada orang yang ada cuti ya. Bukan orang lelaki ni, perempuan ya. Nanti salah faham pula ya. Muhammad Fakhrul Hakim, takkanlah salah faham. Akikah dan korban bolehkah disekalikan? Tak, akikah lain, korban lain. Asing ya. Asingkan ya. Kemudian soalan lagi iaitu, masih boleh lagi ke saya nak tambah satu bahagian lagi untuk anak yang baru lahir? Minta maaf Zulfahmi Zulkifli sebab pendaftaran dah ditutup ya. Dah ditutup soalan soalan pula ya. Sudah ditutup pendaftaran ya Zulfahmi. Kemudian dah niat dah set alarm untuk sahut, tak lama tu uzur pula ya. Okey, dah dapatlah pahala niat ya. Ada soalan lagi? Okey, siapa yang ni boleh cek lokasi dan tarikh korban dan akikah. Okey dah. Dan hebat ya, kita check and balance ya. Ustazah bawa perkongsian cinta dan pengorbanan, Ustaz meraihkan semua komen dan juga menjawab soalan-soalan diajukan oleh tuan-tuan dan puan di Facebook Korban Aid dan juga Facebook Ustazah Siti Norbahaya. Malam ni kita live sebagai meraihkan semua peserta korban yang melaksanakan ibadah korban bersama dengan kita. Alhamdulillah. Amalin iman. Perlukah kita korban cukupkan 7 bahagian? Mana terpulang pada sama kita ambil 1 bahagian boleh, ambil 2 bahagian boleh, dia terpulang kepada kemampuan kita ya. Okey. Sebab dia sunat saja. Kalau mana Islam ni tidak memberatkan kita.
Ustazah akikah boleh digantikan dengan korban tak? Intan Nizam. Soalan saya tak faham. Nak digantikan. Intan Nizam. Ustazah akikah boleh digantikan dengan korban tak? Mana soalannya? Kenapa nak ganti dengan korban? Ustaz tak jelas soalan pada Intan ya. Dia sebenarnya macam ni ya Intan, mungkin apa yang Ustazah faham ya. Akikah ni masa untuk melaksanakannya agak panjang, tidak terbatas. Sebab tu akikah ni disunat untuk dilakukan kepada bayi. Sunatnya ialah bila bayi tu lahir hari yang ke-7. Tak boleh hari yang ke-7, 14. Tak boleh 14, 21, 28 dan seterusnya sampailah sebelum anak tu baligh, sebelum baligh ya. So masanya panjang. Tetapi ibadah korban ini tuan-tuan dan puan-puan masanya terhad hanya pada 10 hingga 13 Zulhijjah saja. Jadi bila masa dah terhad, dah dekat, maka laksanakanlah ibadah korban terlebih dahulu. Nanti bila Allah bagi kelapangan rezeki, buat pula akikah. Sebab semoga jelas ya. Sebab korban 4 hari saja. 10, 11, 12, 13. 4 hari saja dalam setahun untuk kita buat korban. Terlepas ni tunggu 4 hari setahun ni dia dibenarkan. Itu pun kalau panjang umur. Tapi akikah dia sampai sebelum cukup umur. Ya, mana bertahun-tahun. Sebelum balik. Maknanya memang panjang. Lepas tu utamakan korban. Sebab korban tu masa hari 4 hari setahun. Ya. Kemudian ada soalan lagi. Ustazah nak tanya, kalau esok ada swab test, okey ke saya nak puasa? Okey, tak salah pun. Memang lagi baik kita berpuasa. Ya. Kemudian soalan lagi Nur Hudayati Huda. Adakah orang yang buat korban bakar dibangkitkan daripada masyarakat dengan menunggang haiwan yang dikorbankan seperti mana yang dikatakan oleh kebanyakan orang? Betul soalannya. Betul, itu memang betul. Korban yang kita buat korban pada tahun ini, korban unta ke, kambing ke, lembu ke, binatang itu akan menjadi tunggangan kita di padang mahsyar nanti ya. Kemudian anak lelaki selamatkan saya sewaktu saya pengsan di rumah. Pengorbanan seorang anak yang berumur 8 tahun. Hebat ya. Masya Allah. Subhanallah ya. Pengorbanan yang sangat-sangat hebat ya. Masya Allah. Kemudian Zuraini Zainal. Ustaz, jika korban dilakukan pada 21 bulan, jadi kita boleh potong kuku selepas korban dilakukan ke? Betul. Selepas korban 21 bulan tu, mana kita boleh potong kuku dan rambut. Selepas asar. Selepas asar dah boleh dalam. Dan ya. Kenapa kita tidak digalakkan potong kuku dan rambut? Sebab anggota kita ini, apa yang kita buat korban ni, semua anggota kita ini akan diselamatkan daripada azab api neraka. Itulah kenapa kita tidak digalakkan kita membuang bulu, cukur, potong dan sebagainya ya. Ada sebab dia. Okey. Baik ya, sebelum Ustaz nak mengambil lagi soalan-soalan seterusnya, Ustazah nak pergi semula kepada kisah tadi. Bayangkan ya, apabila Nabi Ibrahim nak menyembelih anaknya Nabi Ismail, berkat ketaatan dan keikhlasan mereka berdua beranak ini, Allah gantikan dengan kibash. Maksudnya apabila Allah menguji, maka kita zahirkan ujian itu, kita terima ujian daripada Allah dengan sepenuh cinta, sepenuh pengorbanan. Pengorbanan kita tuan-tuan dan puan-puan dibayar dengan harga yang sangat mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita kena faham betul-betul ketaatan dan keikhlasan. Dua beranak yakni Nabi Ibrahim ketika nak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam memberi pengajaran yang amat mendalam kepada kita semua. Setiap kali kita nak melaksanakan ibadah korban bukan suka-suka saja. Dan sesungguhnya melakukan ibadah korban itu bukan perkara yang sangat mudah, bukan perkara sekadar kita nak happy-happy, sekadar suka-suka, tetapi kita mengambil betul-betul hikmah, pengajaran, keinsafan di sebalik pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, di sebalik pengorbanan Nabi Ismail yang taat melaksanakan perintah ayahnya kerana taat kepada perintah Allah, dan juga bagaimana ketaatan Siti Hajar yang merupakan ibu yang sangat hebat, isteri yang sangat hebat, dan itulah yang keempat. Sebelum nak sebut yang keempat ini tuan-tuan dan puan-puan ya, bayangkanlah ya, dalam dunia ni Ling, dalam dunia mak ayah sanggup korban nyawa untuk anak-anak sebab sayang sangat. Itu pengorbanan mak dan ayah. Pengorbanan ni kita jangan kecilkan, kita kena besarkan. Pengorbanan ibu bapa dalam kehidupan kita ni tuan-tuan dan puan-puan sangat besar. Seorang ibu dia tak boleh tengok anak dia sakit. Ayah boleh tengok anak sakit tak? Sama.
Sama, ibu dan ayah tak boleh tengok anak sakit, dan ibu dan ayah ni kalau boleh sanggup korban nyawa asalkan anak sihat, asalkan anak hidup. Tetapi berbeza dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah yang lebih disayangi di dunia ini melainkan anak. Mak ayah sayang sangat kepada anak. Tetapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ni sanggup berkorban apa sahaja termasuk nyawa sendiri kerana ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Ustazah titipkan doa Nabi Ibrahim agar dikurniakan anak yang soleh, anak yang taat, anak yang baik. Doa ni pendek, baca tuan-tuan dan puan. Kalau belum ada zuriat, baca doa ni. Kalau dah ada anak-anak, baca doa ni ke anak-anak kita, hembus ke ubun anak-anak kita, ataupun kita baca selepas solat surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku daripada sisimu ya Allah anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Doa. Semoga kita juga nak dikurniakan oleh Allah anak yang taat, anak yang soleh seperti mana Nabi Ismail alaihissalam. Okay, Fauziah Aziz ya, Ustazah, kalau orang tu tak solat bolehkah berkorban? Ya, hukumnya boleh ya. Fauziah Aziz daripada Singapura boleh. Tidak menjadi kesalahan. Norliza Mokhtar, jika rambut kita gugur itu dikira tak sat. Maaf bertanya, tak apa, yang gugur tu bukan dimaafkan sebab tak disengajakan ya. Okey. Ada lagi soalan? Okey, Liza. Saya nak tanya, tahun ni saya dah daftar tahun depan. Kalau panjang umur ada lagi tak? InsyaAllah doakan Liza ya. Ambil tanya sebab saya nak tanya tahun ni saya dah daftar. Namun tahun depan itu kalau panjang umur ada lagi tak? InsyaAllah. Panjang umur kita jumpa lagi insyaAllah. Tahniah ya. Dah ada niat untuk buat tahun depan. Terharu kita ya. Sama-samalah kita berazam supaya tahun depan kita dapat buat lagi, seterusnya insyaAllah, mudah-mudahan. Daripada Mitun Atun, salam Ustazah, kalau terlupa pergi potong rambut, dah potong baru nak anak tegur, macam mana Ustazah? Tak ingat langsung, dimaafkan. Terlupa, dimaafkan ya. Memang terlupa, tertidur, terlena, terjatuh, tergugur, semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Petang tadi dimaafkan Ustazah, semua ya. Petang tadi Ibu Ustazah tengok rambut cucu Ustazah yang nombor 2, 8 tahun, Hana. Ibu Ustazah minta izin kepada Ustazah untuk potong rambut cucu Ustazah yang nama Hana, yang umur 8 tahun ni. Ustazah kata, yang tak boleh. Ustazah panggil kat ibu Ustazah yang tak boleh yang, sebab kita kan buat ibadah korban ya. Jadi ibu Ustazah kata, terlupa, mojoklah, tak potong lagi ya. Jadi itulah di antara perkara-perkara yang kita rasa bahagia bila di dalam Islam tu tak bagi kita potong kuku, tak bagi kita potong rambut dan sebagainya. Kita rasa macam Allah bermaknanya ibadah korban yang kita laksanakan untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, yang keempat dalam pengorbanan yang indah, cinta dan pengorbanan ini, yang keempat ialah menonjolkan kepada kita kasih ibu kepada anak. Hebatnya kasih Siti Hajar kepada anaknya Nabi Ismail. Bayangkan tinggal berdua dekat padang pasir yang tandus, yang tak ada air, tak ada pokok, tak ada buah-buahan. Tiba-tiba nak menyusu anak, nak menyusu Nabi Ismail alaihissalam, tidak ada makanan. Maka ketika itu Siti Hajar sanggup nak pergi cari air. Macam mana ni nak minum air ni? Sebab macam mana nak menyusu anak kalau tak makan, kalau tak minum? Maka ketika itu hebatnya pengorbanan dan cinta kasih seorang ibu. Sanggup berlari-lari anak sampai 7 kali. Lari berulang-alik sampai tak sedar. Siti Hajar tak sedar yang dah berulang-alik antara Safa dan Marwah itu 7 kali ulang. Nampak macam dekat atas bukit tu, nampak macam bila kita panas, bila kita tengah jalan nampak macam cahaya panas, kita seolah-olah nampak macam bila cahaya panas tu macam ada air. Maka Siti Hajar berlarilah pergi dekat hujung sana. Bila berlari pergi ke hujung sana, ingatkan ada air, rupanya Fata Morgana. Pandangan mata saja tak betul pun dia bila berdiri dekat bukit sana, nampak pula dekat hujung sana sebab panas terik kan padang pasir. Nampak macam ada air, lari pula pergi dekat sana, tiba-tiba tak ada. Rupa-rupanya Siti Hajar berlari-lari anak. Dan itulah bila kita melakukan ibadah ketika kita di Baitullah, ya Allah, ketika kita menunaikan haji dan umrah, ketika sa'i antara Safa dan Marwah, mengingatkan kepada kita
Hebatnya pengorbanan seisi keluarga yang hebat ini dan hebatnya pengorbanan seorang ibu, iaitu Siti Hajar berlari-lari walaupun kudratnya tidak seberapa sebab tak makan tak minum, tetapi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya kasih ibu, akhirnya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasa Allah, maka terpancarlah air daripada bawah tapak kaki Nabi Ismail yang menangis sebab nak air. Maka bila kaki itu bergerak, maka dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala keluarlah air yang disebut sebagai air Zam-Zam yang sampai sekarang tidak pernah putus. Itulah 4 kisah yang dapat kita petik tentang cinta dan pengorbanan. Belum lagi kita ambil kisah-kisah, apatah lagi kisah kekasih Allah yang berkorban apa sahaja dengan titisan peluh, dengan titisan air mata, dengan titisan darahnya, sehingga Islam terpancar indah kepada kita semua. Pengorbanan yang sangat hebat para nabi, kekasih Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pengorbanannya sangat hebat di sisi Allah dalam kehidupan kita. Jangan lupa hargailah pengorbanan ahli keluarga kita. Kita berjaya pada hari ini kerana pengorbanan ayah dan ibu. Kita berjaya pada hari ini kerana pengorbanan seorang isteri yang setia mendoakan suaminya. Demikian juga isteri yang berjaya walaupun work from home, tetapi ianya adalah pengorbanan suami tercinta yang mendoakan buat isteri tersayang dalam kehidupan kita. Paling penting, ikhlaskan pengorbanan kita. Paling penting, saling doa, mendoakan antara satu sama lain dan juga saling hargai, menghargai. Okey, kita dah penghujung ya. Ya, dah kering dah kita dah penghujung dan kita akan usahakan buat lapak akad ya untuk siapa yang menyertai kurban bersama kurban Eid pada tahun ini. Ada lagi soalan ke saya? Tak ada dah? Dah, kita dah ending dah. Okey. Dan nanti saya akan tutupkan dengan doa ya, sama doa pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Arafah ni. Okey. Okey, semua. Okey, sekejap ya. Sebelum Ustaz nak melafazkan akad, kita tenang-tenangkan dulu ya, dalam hati kita ni kita ikhlas ya. Kita ikhlas sungguh-sungguh. Kita dah dengar ada kisah-kisah semua tadi, kita ikhlaskan sungguh. Kita korban kerana Allah. Kita korban betul-betul nak dapat redha daripada Allah. Ya, dan kita nak ikut sunnah Nabi SAW di mana Nabi berkorban, para sahabat juga berkorban. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pasang dulu niat dalam hati, ikhlaskan dulu niat, ikhlaskan hati, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jom pakat-pakat duduk. Mungkin ada yang duduk dekat ruang tamu, mungkin ada yang duduk dekat dapur tengah makan dan sebagainya. Hentikan seketika apa saja aktiviti kita ketika ini. Kita nak sama-sama bersama dengan yang dikasihi Ustaz Wan Akasha. Bagi mereka yang belum lagi melafazkan akad kurban pada tahun ini, bimbang kalau kami terlepas pandang. Bimbang kalau kurban Ustaz-Ustazah sendiri juga terlepas pandang dan sebagainya. Jadi kami mengambil kesempatan ini untuk menjemput yang dikasihi Ustaz Wan Akasha untuk melafazkan akad kurban, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut Ustaz. Silakan. Khas kepada peserta kurban ya. Okay, ikut Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mewakilkan kurban Eid bertanggungjawab atas pelaksanaan ibadah kurban pada tahun ini di atas nama-nama yang didaftarkan kerana Allah Ta'ala. Ustaz bagi pihak kurban Eid menerima untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini kerana Allah Ta'ala ya. Kemudian ini juga ini untuk orang akikah pula ya. Saya mewakilkan kurban Eid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakilkan kurban Eid bertanggungjawab atas pelaksanaan ibadah akikah pada tahun ini di atas nama-nama yang telah didaftarkan kerana Allah Ta'ala ya. Ustaz bagi pihak syarikat kurban Eid menerima ya. Di atas nama telah didaftarkan kerana Allah Ta'ala ya. Ada satu lagi nazar saya. Nazar. Kalau siapa yang nazar, mana saya mewakilkan bertanggungjawab atas pelaksanaan ibadah kurban nazar pada tahun ini di atas nama yang didaftarkan kerana Allah Ta'ala ya. Ustaz terima bagi pihak syarikat kurban Eid. Begitu juga Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakilkan kurban Eid bertanggungjawab atas pelaksanaan ibadah akikah nazar pada tahun ini di atas nama yang didaftarkan kerana Allah Ta'ala ya.
ya, tuan-tuan puan falafat niat itu berdasarkan apa sama ada korban ataupun akikah. Ya. Okey, sebelum kita berakhir, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz bagi pihak syarikat Korban Eid mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua peserta korban dan akikah, dan kami bagi pihak Korban Eid memohon maaf di atas kekurangan, kesilapan yang dilakukan sepanjang kita berurusan. InsyaAllah selepas ini akikah dibuka untuk semua, ya. InsyaAllah kita akan buka untuk akikah pula selepas ini, ya. Ya. Tapi bukan sekarang lah. Kita akan maklumkan nanti di Facebook Korban Eid, insyaAllah, ya. Dan Ustazah mohon, sebab selama ni Ustazah pinkan dekat Facebook Ustazah tentang ibadah korban bagi sesiapa yang nak melaksanakan ibadah korban. So bila live kita dah berakhir pada malam ni, maka pin tentang korban tersebut ataupun posting tentang korban tersebut, Ustazah akan turunkan di bahagian bawah. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa kemusykilan, apa soalan mengenai ibadah korban bersama dengan Korban Eid dan Ustazah dan Ustaz ini, boleh PM soalan tersebut di inbox, kerana memang Ustazah jawab sendiri. Dan ataupun ada orang yang nak minta Ustaz yang call untuk akad personal pun boleh juga. Bagi tahu dekat, sebab selama ni yang mana minta nak lafaz akad semuanya melalui inbox Ustazah. Jadi Ustazah terus bagi tahu kepada Ustaz dan mereka jawab, Ustazah, Ustaz dah call saya, ya. Alhamdulillah. Kita saling memudahkan antara satu sama lain. Jutaan terima kasih kepada Korban Eid yang memberi peluang kepada Ustazah untuk bekerjasama bersama dengan Korban Eid. Terima kasih kepada semua peserta korban yang mempercayai kami dan juga melaksanakan ibadah korban bersama-sama dengan kami. Dan doakan semoga pelaksanaan yang kita akan jalankan nanti dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba usaha yang terbaik untuk menunaikan amanah ini, ya. Ya, ampun dan maaf kalau ada salah dan sebagainya. Salam Aidul Adha, minta maaf banyak-banyak. Semoga pengorbanan kita diterima oleh Allah. Semoga kita mendapat cinta sejati, cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dalam hati ada cinta Allah, maka Allah akan menanamkan di dalam hati kita cinta mencintai sesama ahli keluarga. Dan kita akhiri pada malam ini dengan mengambil ruang dan kesempatan di malam yang barakah. Kita nak bangun sahur nanti, kita nak puasa sempena hari wukuf Arafah esok. Mudah-mudahan ada keberkatannya daripada Allah. Ustazah mempersilakan yang dikasihi Ustaz Wan Akasha, Wan Abdul Hamid untuk membacakan doa sebelum sesi live kita tamat pada malam ini. Silakan. Okey, ada doa yang dibawa tadi kat Ustaz tadi ni, ya. Untuk Arafah, ya, kita malam ni penuh ni. Okey, semua ikut Ustaz dan doa. Mudah-mudahan Allah terima segala permintaan kita. Afi, atas sikit Afi, ada tadi doa yang disertakan tadi. Menarik doa tadi. Daripada alif dari nama dia. Last sikit, bawah sikit, ya. Okey, kalau tak ada, kita doa dia yang terakhir tadi. Kalau tak ada tadi, ya, lagi. Okey, lagi. Okey, kalau tak ada, Ustaz, kita doakan apa yang sempat ada kat Ustaz ini, ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam dakapan bulan yang penuh dengan keberkatan ini, bulan Zulhijjah, dan malam yang penuh dengan barakah, malam Arafah ini, ya Allah, dengan rendah diri kami kerdil dan hina memohon doa dengan penuh pengharapan kepadamu, ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan kami, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sejahterakanlah untuk kami dengan kesihatan yang baik, supaya dengannya kami dapat beribadah kepadamu, ya Allah. Ampunkan segala dosa kami, kerana kami telah banyak dosa kepadamu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga kaum kerabat kami, sahabat kami,
guru kami yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kami ke alam barzakh, ya Allah. Golongkanlah mereka bersama dengan orang-orang yang Engkau redai. Apabila tiba pula giliran kami menuju alam barzahmu, ya Allah, maka Engkau ambillah kami dalam keadaan baik-baik, dalam keampunan dan rahmatmu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kurniakan kepada kami jiwa yang tenang dan tenteram. Hiasilah hati kami dengan sifat syukur, redha, sabar, ikhlas, amanah dan bertanggungjawab. Kau jauhkanlah kami, ya Allah, daripada sifat ujub, riak, takabur, fitnah, mengadu domba, sangka buruk dan khianat. Ya Rahman, ya Rashid, ya Rahim, jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesusahan, maka kau bantulah mereka, permudahkan urusan mereka. Jika ada kalangan kami mereka yang bersedih hati, ya Allah, berilah ketenangan dan jalan keluar kepada mereka. Jika ada kalangan kami sedang berhajat dengan keperluannya, ya Allah, maka tunaikanlah hajat mereka dan cukupkanlah keperluan mereka, ya Allah. Jika ada kalangan kami mereka diuji dengan sakit, ya Allah, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Engkau sembuhkanlah mereka, ya Allah, agar mereka dapat beribadah bersama kami, ya Allah. Jika ada kalangan kami mereka yang derhaka kepada ibu bapa atau terkurang dalam melayani mereka, maka Engkau ampunkanlah mereka, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang taat dan berbakti. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi mengasihi. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kurniakan kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikan rezeki itu sebagai semakin dekat denganmu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau jadikan ibadat korban kami ini sebagai yang terakhir buat kami, ya Allah. Temukanlah bulan yang akan datang untuk kami melakukan korban lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya bulan ini bulan terakhir buat kami, ya Allah, jadikanlah bulan ini bulan yang terbaik kepada kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, terimalah amalan kami, ya Allah. Terimalah akikah kami, ya Allah. Terimalah korban kami, ya Allah. Terimalah taubat kami lah, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Amankan kehidupan kami di sana nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami semua daripada COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami semua daripada COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami semua daripada COVID-19 ini, ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' was-sami'u alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu ni'mal wakil. Hasbunallahu ni'mal wakil. Hasbunallahu ni'mal wakil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, semoga doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Entah kenapa sebab pula ini. Semua sebab, ya, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah masih panjangkan umur kita. Allah pertemukan kita di majlis ilmu secara live di Facebook Kurban Eid dan Facebook Ustazah sendiri. Semuanya ini adalah syukur kita kepada Allah sebab Allah bagi kita duduk dalam taman-taman syurga, dan semoga Allah panjangkan umur kita untuk terus kita mengabdikan diri beribadah kepada Allah semata-mata. Kita cinta kepada Allah, kita sayang kepada ibu bapa, sayang kepada suami isteri, sayang kepada anak-anak dan semuanya kerana Allah rela berkorban apa saja, korbankanlah semuanya dengan hati yang ikhlas. Terima kasih kepada Nur Mayati, Nur Abbas, Ezianti, Muhammad Farhan, Muhammad Kamal Syukur, Nur Hamimah, Ramlah Baharum, Hani Julizan. Terima kasih kepada Zarina Saidin, kepada Hajar Wani, kepada Jamilah Paiman, kepada Syazaf, kepada Siti Qasih, kepada Hasnah Jamaluddin, kepada siapa lagi ni? Nonis itu. Kepada Nonias, Nonias yang setia bersama dengan kita, tak pernah berganjak ke mana-mana, dan Nonias daripada Singapura, Puan Zainul ni daripada Singapura dan bersama dengan saudaranya daripada Arizona. Daripada Arizona yang daripada awal lagi dah daftar korban dan pesan dekat Ustazah supaya korban Eid, dan Ustazah sendiri war-warkan awal untuk tahun depan. Semangat yang sangat bagus. Terima kasih kepada Liza, terima kasih kepada Wan Hasina yang is watching. Terima kasih kepada Master TZ. Terima kasih kepada Intan Nizam, Hamidah Abu, Dila Yahya
dan ramai yang kami tak mampu sebut nama satu persatu. Salam Aidul Adha, sambutlah Aidul Adha dengan penuh kesyukuran, dengan penuh ketaatan, keinsafan, banyak berzikir, banyak bertaubat, lagi dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tak tahu bilakah masanya akan tiba untuk kita bertemu dengan Allah. Semoga yang kita bawa bertemu dengan Allah ialah amal soleh yang diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Pesan daripada Ustaz, jangan lupa jaga kesihatan ya. Jaga kesihatan. Jangan keluar rumah melainkan terpaksa je. Sempat lagi Ustaz. Ya, sempat duduk di rumah ya. Stay safe, stay home ya. Stay love with Allah, stay love with all your family. Cakap orang putih tak tahu betul ke tidak ya. Jadi kita dah live pada malam ni sejam setengah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana melakukan ibadah kurban bersama Kurban Eid. Sebab dengan doa Ustaz ya. InsyaAllah. Ustaz pun sebab juga ya. Semoga Allah, sebab Allah uji kita terlalu kita kata apa ya, terlalu sebab ya. Terlalu Allah uji kita memang terlalu kita tak sangka ujian begitu hebat Allah beri pada kita. Sebab itu banyakkan sabar, banyakkan redha ya, banyakkan bertawakal, banyakkan taubat, banyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan ustazah pun menangis sebenarnya. Ustazah kata kepada ustaz, biasanya kita sambut ulang tahun perkahwinan, kita akan bercuti ke mana-mana. Kita dah biasa setiap tahun, tapi kali ni kita di rumah sebab itulah ada video ya yang ustazah post kat Facebook. Ustazah buat surprise untuk ustaz ya. Ustaz kata itulah cinta dan pengorbanan. Dah tengok belum video tu? Ada 2 video ya, ucapan istimewa untuk ustaz dan surprise untuk ustaz. Surprise ke tak Lin? Terkejut ke tak? Terkejut. Seronok ke tak? Lebih pada seronok sebab Alhamdulillah. tak sangka di rumah pun kita boleh buat. Ya, betul tu ya. Walaupun yang penting kita usaha. Kita terima saja. Kita redha di atas ujian daripada Allah dan kita tahu setiap ujian ada hikmahnya. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi di live-live yang akan datang. Salam Aidul Adha. Minta maaf banyak-banyak di atas segala kekurangan. Salam Aidul Adha daripada Kurban Eid dan juga daripada Ustazah dan Ustaz. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.